Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillahu mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي سدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat masuk ke dalam bulan Syaban. Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan tubuh badan yang sihat dan juga dalam keadaan bersemangat untuk beribadah, menambahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapat daripada keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masuk dalam surah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah, hari pembalasan. Surah Makkiyah, ini diturunkan sebelum hijrah. Imam Malik meriwayatkan daripada Damrah bin Sa'id daripada Ubaidillah bin Abdillah bahawa Ad-Dhahhak bin Qais pernah bertanya kepada Nu'man bin Bashir mengenai surah yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Jumaat, bersamaan dengan surah Al-Jumu'ah. Dia menjawab, hal ataka hadithul ghashiyah. Yakni terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Jumu'ah pada salat Jumaat. Yakni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan baca surah itu dengan surah hal ataka hadithul ghashiyah. Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak wajah pada hari itu tunduk hina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas iaitu neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Suratul Ghashiyah. Kita berada dalam surah Al-Ghashiyah yang mana diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Ghashiyah ini, banyak membaca surah ini terutamanya pada hari Jumaat. Seperti yang kita bacakan tadi, ini dalam surah dalam solat Jumaat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ghashiyah pada rakaat kedua, selepas membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama. Begitu juga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca surah Al-Ghashiyah pada solat subuh hari Jumaat. Ini kalau Nabi tak baca surah Alif Lam Mim Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan baca suratul Ghashiyah. Yaqra'uha ahyanan fi 'isha'i lailatul Jum'ah, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Khamis malam Jumaat solat Isya, Nabi akan baca juga Al-Ghashiyah bersama surah Sabbihisma rabbikal a'la. Ini Isya Khamis malam Jumaat itu rakaat pertama Nabi baca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Allah Subhanahu wa taala yakni berkata kepada
kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberikan amanah, diberikan ilmu, diberikan khabar berita, yang diamanahkan untuk menyampaikan berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wan naba'ul ajib fiha, dan berita-berita yang mengagumkan ataupun yang berkenaan dengan hari yang agung, peristiwa yang agung, itu hari kiamat. Wa anta min awsa' ibadina wa khalqina ittila'an ala haqa'iqihi wa asrarih, dan tidak ada orang yang lebih luas ilmunya berkenaan dengan hari akhirat melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ingin menceritakan dan menggembirakan ataupun yakni memberi khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang akan berlaku. Banyak daripada ayat-ayat wahal ataka telah sampai kepada tidak, adakah telah sampai kepada kamu tentang berita kaza, adakah telah sampai kepada kamu dengan berita seperti ini, apakah pendapat kamu tentang perkara ini dan perkara itu. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara yang telah berlaku umat, daripada perkara-perkara yang datang sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam dan yang akan berlaku sama ada di akhir zaman ataupun pada hari kiamat nanti. Naam, jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keajaiban perkara yang akan berlaku di hari akhirat nanti, wa akhbarun nas fi dzalikal yaum, dan tentang keadaan manusia pada hari tersebut. Wa atla'naka ala ma lam nattali' ghairak, kami memberitahu perkara-perkara yang tidak kami beritahu kepada orang lain. Wa amarnaka an tuhadditha bi asya' anhu tuballighuha ibadina, dan kami memerintahkan kamu agar supaya menyampaikan perkara-perkara tersebut kepada hamba-hamba kami. La ilaha illallah. Dan cara Allah Subhanahu wa taala berlemah lembut ataupun menceritakan kisah-kisah ini menunjukkan yakni kelembutan dalam berbicara. Yakni telah sampai, adakah telah sampai kepada kamu berita tentang ini? Ini satu cara yang lembut untuk berbicara antara satu dengan yang lain, terutamanya di antara kekasih dengan kekasihnya, tentang khabar kiamat. Antara makna-makna makna al-ghashiyah adalah an-narul muqadah, api yang membakar, yang menjulang. Wa taghsha wujuhuhumun nar lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di tempat yang lain bermakna yang tentang makna al-ghashiyah ini, ya ini yang menutupi, ya ini yang merangkumi. Wa mimma yuqawi makna al-ghashiyah al-qiyamah qawluhu wujuhun yawma idzin khashi'ah. Maka pada hari tersebut tunduk segala wajah-wajah ataupun muka-muka dalam keadaan hina, dan kerana melihat daripada hakikat apa yang berlaku pada hari kiamat bagi mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada hari akhirat. Maka sebahagian manusia yang diceritakan dalam surah Al-Ghashiyah ini, wujuhun yawma idzin khashi'ah, wajah mereka tunduk hina pada hari tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan wajah secara khusus, muka? Kerana Allah Subhanahu wa taala jadikan muka ini satu bahagian yang paling mulia pada manusia. Yata'allaq biwajh wa aqwa ma yata'allaq bil wajh al-basar. Dan perkara yang paling penting pada muka adalah mata ataupun penglihatan. Walidha tajidu annahu 'inda al-itqan fi ta'ammul at-tibb wa ghairihi yumkin. Naam. Dan kalau kita tengok daripada segi kesihatan ataupun daripada segi medical, ya ini melalui mata ni terkadang boleh kita dapat tahu penyakit seseorang itu melalui mata juga. An ya'rif ma fil jasad, begitu juga daripada mata ini dapat diketahui perkara-perkara yang terdapat di dalam hati seseorang. Min kulli da' wa sihha fa kam min ajaib fi hadzal ain. Berapa banyak daripada keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan melalui mata ini, walaupun ianya kecil akan tetapi ya ini ianya kecil daripada segi saiz, akan tetapi ianya berbahaya daripada segi perkara yang boleh dilakukan oleh mata ini.
wa ammatu ma yaktasibuhu al-insan min al-manafi' wa yartaquna min ad-darajat yakunu bihasbi at-tartib ilahi ghaliban wa mabda'uhu min al-'ilm. Dan banyak manfaat-manfaat yang kita dapat, banyak perkara-perkara yang kita belajar bermula dengan penglihatan, bermula daripada penglihatan. Berkata seorang syair, kullu hadithatin mabda'uhu minan nazari. Segala perkara yang berlaku bermula daripada an-nazar, penglihatan. Wa mu'adhamun nari min mustasghari syarari. Dan kebanyakan manusia diazab di atas api neraka adalah kerana mereka mengambil remeh daripada pandangan. Yang tidak jaga dari pandangan mata. Mereka merasakan bahawa ini hanya satu pandangan. Yang mereka menganggap pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai satu perkara yang remeh ataupun kecil, wal iyad billah tabaraka wa taala. Illa innahu laysa al-murad min hadhihi al-'ain jami'u a'dha'i al-insan biqalbihi wa ruhihi, walakin 'alaqatu al-'ain aqwa. Naam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kullu dhalika kana 'anhu mas'ula, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang dilakukan. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ketahuilah bahawa pendengaran dan penglihatan ini merupakan dua pintu yang utama untuk masuk kepada hati seseorang. Penglihatan dan pendengaran ini merupakan dua pintu utama yang akan membawa perkara-perkara yang berada di luar masuk ke dalam hati manusia. Dan apa-apa yang sampai ke dalam hati itu, sama ada baik ataupun buruk, maka hati itu akan menjadi seperti apa yang sampai kepadanya. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka dengan itu, memilih apa yang kita dengar dan memilih daripada apa yang kita lihat merupakan alat utama untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan alat utama untuk kita membersihkan hati dan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita memilih ataupun apabila kita berhati-hati dalam melihat dan mendengar, yakni kita memilih apa yang kita lihat, kita pilih apa yang kita dengar, maka hati ini akan menjadi bersih, akan menjadi baik, akan menjadi suci. Dan apabila hati ini menjadi suci, bersih, maka pemikiran seseorang itu juga akan menjadi bersih. Wa idza tabat mawaridul fikr tafattahat lahu ghuyub ba'da ghuyub min amrillah tabaraka wa ta'ala. Dan apabila pemikiran seseorang itu bersih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan keajaiban alam ghaib kepada seseorang itu, dan hikmah-hikmah Allah jadikan alam semesta ini melalui pemikiran yang bersih. Jadi dia punya asas dia adalah dibersihkan ataupun menjaga daripada pandangan dan penglihatan, agar supaya apa-apa yang masuk ke dalam hati itu adalah yang baik dan bersih. Apabila hati itu bersih, maka pemikiran pun akan menjadi baik dan bersih dan kuat. Dan apabila pemikiran itu bersih dan kuat dan baik, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan hadiah dengan dibuka ilmu-ilmu daripada perkara-perkara yang tidak dapat dipelajari melalui kitab-kitab dan sebagainya. Fi haqa'iqil khalqi wal ijad wa hukm takbir min rabbil ibad wa saffi min al aqdar sirraka. Berkata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bersihkanlah hati kamu daripada kotoran. Innahu idza ma safa aulaka ma'na min al fikri tatufu bihi ghaibil awalimi kulliha. Kerana apabila hati kamu bersih, maka pemikiran kamu ini akan dibuka kepada perkara-perkara ghaib ataupun mendapat daripada hikmah-hikmah yang tidak didapati. Tasri bihi fi dhulmatil laili idh yasri. Walakin akan tetapi bagi mereka-mereka yang tidak menjaga pandangan, melihat kepada perkara-perkara yang merosakkan, perkara-perkara yang menjatuhkan maruah manusia ataupun yang menjatuhkan manusia itu daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana mungkin fikirannya akan menjadi bersih kalau dia tidak menjaga kepada pintu hatinya, iaitu mata? Bagaimana mungkin dia dapat membersihkan hatinya kalau dia tidak mengambil kisah, tidak memilih daripada apa yang dilihat dan apa yang didengar?
la yazal muwassikhan biqadhurati sayyiati nazar, yakni dia berterusan dalam mengotori hatinya melalui pandangan mata, melalui perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melalui pandangan tersebut, pandangan-pandangan yang dilarang, maka dia akan terkesan, hati itu akan terkesan dengan perkara-perkara yang kotor dan buruk. Dan pandangan ini apabila diberikan fokus, apabila seseorang itu memberikan tumpuan kepada sesuatu, maka kesan daripada memberi tumpuan kepada sesuatu perkara itu akan ada kesan kepada pemikiran dia, akan memberi kesan kepada akalnya, akan memberi kesan kepada hatinya dan dengan akalnya. Nah, semuanya melalui pemikiran. La ilaha illallah. Khairan kana aw syarran, sama ada yang diberi tumpuan itu adalah baik ataupun buruk, sama ada perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan ataupun kemusnahan, apa-apa yang mendatangkan manfaat ataupun kemudaratan. Hatta tata'atharul a'dha bitafkir fi syai', bahkan tubuh badan kita, anggota tubuh badan kita pun akan terkesan dengan perkara tersebut. Iaitu apabila kita memberi tumpuan kepada sesuatu perkara, fikiran kita akan terkesan, dan apabila fikiran terkesan, tubuh badan pun akan terkesan dengan perkara tersebut. Faka'annahu binafsi yumaris dhalika syai' aw yaf'al dhalika syai', dan terkadang punya teruk kesan daripada penglihatan itu, iaitu memberi penumpuan daripada penglihatan tersebut. Bila kita tengok dengan fokus, kadang-kadang kita rasa macam kita sendiri yang lakukan perkara tersebut, walaupun bukan kita yang lakukan. Wal'iyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Fatafa'al ma'ahu bawatinuhu wa quwahu kulluh fata'athar. Maksudnya terkadang dia jadi seronok dan bersemangat dalam melihat sesuatu perkara itu, sehingga seakan-akan dia sendiri yang tubuh badan, seluruh tubuh badan dia menjadi gembira melihat perkara-perkara yang dilihat, sehingga seluruh tubuh badan dan fikirannya terkesan dengan perkara tersebut. Dan disebabkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan, memberikan petunjuk, agar supaya kita menjaga daripada pandangan, agar supaya kita menjaga daripada pandangan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minin, kepada orang-orang lelaki yang beriman, "Yaghuddu min absarihim," rendahkanlah, tundukkanlah pandangan kamu, "wa yahfadhu furujahum," dan jagalah, peliharalah daripada kemaluan kamu, "Dzalika azka lahum," dan itu adalah lebih suci, lebih elok, lebih selamat buat kamu. "Innallaha khabirum bima yasna'un." Wa qul lil mu'minat, dan katakanlah wahai Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman, "Yaghdudna min absarihinna," hendaklah mereka juga merendahkan pandangan mereka. Bukan hanya lelaki perlu menundukkan pandangan kepada wanita, bahkan wanita juga perlu menundukkan pandangan kepada lelaki ajanib yang bukan mahram. "Yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna," begitu juga menjaga daripada kemaluan mereka. Nah, thumma harrama wa mana'a wa arsyada ila imtina' minal manatiq tamtaddu ilaihi al-'ain. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarang kita daripada membiarkan mata ini melihat kepada perkara-perkara yang dilarang, seperti melihat dunia dengan keagungan, melihat perkara-perkara dunia dengan pandangan yang mengagungkan perkara dunia tersebut. "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi." Janganlah kamu membiarkan pandangan kamu itu melihat daripada perkara-perkara dunia yang kami berikan kepada orang-orang yang ingin kami uji mereka, linaftinahum fi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Janganlah sampai harta-harta dan juga ahli keluarga, anak pinak orang lain menakjubkan kamu. "Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian tersebut hanyalah ingin menguji dan mengazab mereka, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. "La tanzur ilaihi nazaral mu'jab." Jangan kita lihat kepada dunia dengan keagungan ataupun kekaguman, kagum dengan perkara-perkara dunia, ianya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. "La tastami' ila akhbariha istima'an mumajjid." Jangan juga kita dengar
apabila dunia itu diceritakan dalam keadaan diagungkan dunia itu. Ini ada orang cerita, hebat situ, hebat sini dan sebagainya. Jangan kita dengar dengan teliti tentang perkara-perkara dunia apabila diceritakan. Fabashir ibadi alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Akan tetapi diingatkan kita, diberi khabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabashir ibadi, berilah berita gembira kepada hamba-hambaku. Siapa? Alladhina yastami'una alqawla, mereka-mereka yang mendengar dengan teliti daripada perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala ataupun daripada perkataan Nabi Muhammad sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun daripada khabar-khabar yang mendekatkan mereka kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayattabi'una ahsanah, kemudian mereka mengikuti daripada yang terbaik, yang termampu daripada perkara tersebut. Dan kalau kita lihat, fatajid ta'thiruha 'alal jamad, yakni pandangan mata ini boleh memberi kesan kepada makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Fa kaifa 'alaika ayyuhal insan, bagaimana pula kepada manusia. Yakni pandangan ini kalau difokus kepada sesuatu perkara, maka ini akan memberi kesan. Ini perkara-perkara yang tidak hidup seperti batu dan sebagainya dapat memberi kesan. Pandangan ini dapat memberi kesan sama ada baik ataupun sebaliknya. Bagaimana pula ke atas manusia. La ilaha illallah. Al-jamad idza qabala manzara sayyi'an sara ilaihi su. Apabila seseorang itu melihat sesuatu perkara dengan pandangan yang buruk, maka keburukan akan mengalir kepada benda tersebut. Au jawarahu wa huwa jamad, ataupun berada di sebelah perkara yang tidak elok. Ini perkara yang tidak elok duduk dekat satu tempat, maka dia akan memberi kesan kepada tempat tersebut. Bal wajadu ta'thir hatta fi mithlil ma'. Bahkan ada orang buat research tentang air. Apabila dibaca ataupun dicakap kepada air tersebut perkara-perkara yang baik, maka air itu akan menjadi positif. Dia punya unsur-unsur dalaman air itu akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, jikalau dicakap perkataan yang buruk, maka unsur di dalam air itu akan menjadi buruk. Nah, ya, ini air yang sama diambil daripada tempat yang sama, diletakkan dalam bekas yang sama dan sebagainya. Satu kita cakap dekat air itu baik, maka kita akan, kalau kita tengok kesan daripada unsur air tersebut, dia akan berubah menjadi baik. Kita cakap buruk, maka unsur daripada dalaman air itu akan menjadi buruk. La ilaha illallah. Bagaimana pula manusia? Kalau kita melihat kepada perkara yang baik, mendengar kepada perkara yang baik, bercakap daripada perkara yang baik, berfikir daripada perkara yang baik, menggerakkan tubuh badan kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik, maka ia akan memberi kesan kepada tubuh badan dan juga kepada hati. Maka muka ini adalah perkara yang mulia. Tubuh badan yang paling mulia dalam tubuh badan manusia ini adalah muka seseorang ataupun kepala. Jadi jangan kita kotorkan dengan perkara-perkara yang buruk. Jangan kita hadapkan muka kita ini kepada perkara-perkara yang buruk, sama ada daripada pandangan ataupun pendengaran, sehingga ianya akan mengotorkan wajah tersebut. Dan bersiap sedialah, yakni gunalah muka kita itu, ataupun persiapkanlah muka kita ini agar supaya ia dapat melihat kepada wajah yang paling mulia, wajah yang paling agung, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang agung itu tidak dapat dilihat oleh muka-muka yang kotor, muka-muka yang tidak dibersihkan, muka-muka yang menghadap kepada perkara-perkara yang kotor, tidak layak untuk melihat kepada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak layak untuk melihat wajah orang-orang salih, apatah lagi nak melihat kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada sini kita dengar riwayat hadis daripada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, anaknya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sa'altu khali, aku bertanya kepada pak cikgu Hind bin Abi Halah,
wa kana wassafan, dan dia seorang yang teliti dalam menyifatkan sesuatu perkara. An yasifa li Rasulullah hilyatahu, untuk menceritakan aku tentang rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'rifuhu, sedangkan Sayyidina Hasan mengenal akan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Sayyidina Hasan kurang lebih berumur 8 tahun. Walakin ahabba an yastazida min awsafih, akan tetapi dia ingin untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ana uhibbu an yasifa li minha syai'an atashabbathu bih, yang mana dengan mendengar tentang rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam, aku dapat cuba untuk membayangkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku dapat berpegang dengan wajah tersebut di dalam fikiran aku. Yata'allaq qalbuhu wa fikruh. Ya, ini menunjukkan bahawa hatinya terpaut dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan fikiran mereka. Kemudian Sayyidina Hasan mengatakan, wa katamtuha akhil Husain zamanan, dan aku menyembunyikan ilmu tersebut, perkara tersebut, apa yang aku tanya kepada pakcikku, daripada adikku Husain. Thumma akhbartuhu, kemudian aku bagi tahu kepada Sayyidina Husain bahawa aku bertanya kepada pakcik aku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendapati bahawa Sayyidina Husain lebih awal telah bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pakcikku. Wa haddathahu wastafsarahu, bukan hanya Sayyidina Husain tanya seperti apa yang aku tanya, bahkan dia tanya lebih detail daripada apa yang aku tanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain bertanya kepada pakciknya Hind bin Abi Halah, bagaimana Rasulullah masuk ke dalam rumah, bagaimana Rasulullah keluar daripada rumah, dan sebagainya. Bahkan dia bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, ayah mereka, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu yatanaqaluna hadhil awsaf, maka sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam mereka saling tanya antara satu dengan yang lain tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah movie mereka, ini merupakan series yang mereka lihat. Mereka tidak tidur sepanjang malam membaca daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar daripada rupa paras dan rupa bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak-akhlaknya. Fa mahallu afkarihim wa anzarihim, maka fikiran dan hati mereka ini terpaut, terhubung dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini satu pemikiran yang agung, yang mulia, yang tinggi, bukan perkara-perkara yang remeh, yang rendah, yang tidak membawakan manfaat. Fahumul wujuhun nadhirah wujuhun naimah, maka inilah mereka muka-muka yang segar. Ya, ini apabila apa yang mereka fikirkan itu adalah perkara yang baik, maka muka mereka pun menjadi baik dan mendapat kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian dalam ayat lain kita dapati bahawa terkadang Allah Subhanahu wa taala apabila ingin menceritakan tentang keadaan seseorang, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang muka mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala cukup apabila ingin menceritakan tentang keadaan mereka dengan mengatakan tentang mata mereka. Absaruha khashi'ah, iaitu mata mereka memandang ke bawah dalam keadaan hina. Seperti yang kita sebutkan tadi, mata ini merupakan anggota yang paling penting atau parts yang paling penting pada muka seseorang. Lianna dhillah alwaqi' alaihim min haul tarjufu qulubuhum. Kerana apa? Kerana apa yang mereka dapati melihat pada hari kiamat itu mendatangkan ketakutan dalam hati mereka. Maka apabila hati itu takut, maka kesan daripada hati yang takut itu dapat dilihat daripada muka seseorang, dan yang lebih jelas ketakutan itu terlihat pada mata seseorang. La ilaha illallah. Jadi kadang-kadang kita tengok orang yang ada masalah, orang yang berada dalam kesusahan, orang yang berada dalam stres, kadang-kadang kita tak payah tengok muka, bahkan kita tengok mata mereka, kita dah tahu mereka berada dalam masalah. La ilaha illallah. Naam. Jadi pada hari kiamat, orang-orang yang tidak mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka berada dalam keadaan hina. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kehinaan yang paling teruk, bi'sal dhillah dhillatu yaumil qiyamah. Kehinaan yang paling teruk sekali adalah kehinaan pada hari kiamat. Kalau kita dihina di dunia ini, maka
Akan tetapi kita beriman kepada Allah, kita seseorang itu darjatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hina di pada mata manusia, tak ada masalah, tidak menjadi masalah. La ilaha illallah. Walau aqalu wa tadhallalu li rabbihim fid dunya la a'azzu. Kalau mereka itu merendahkan diri mereka, menghinakan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan mereka di akhirat. Akan tetapi mereka tidak ingin, mereka menghina diri mereka sendiri di atas muka bumi ini dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti daripada kehendak hawa nafsu yang sering mengajak kepada keburukan, sering membenarkan ataupun hati mereka membenarkan daripada perkataan-perkataan orang-orang kafir, orang-orang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu mereka menghina diri mereka di dunia dan juga di akhirat. Nah, sehingga wajah mereka menjadi hitam, ka'annama ughsyat wujuhuhum qita'an min al-laili mudlima, seakan-akan muka mereka itu adalah seperti malam yang gelap kerana kehinaan yang mereka hadapi pada hari tersebut. Dan ini merupakan keadaan banyak manusia pada hari ini. Yang hari ini orang sibuk jaga muka mereka, apa yang orang pandang kepada mereka daripada segi luaran, sibuk mencantikkan muka mereka dengan kecantikan dan sebagainya, akan tetapi lupa kecantikan yang hakiki itu adalah di dalam hati. Wa minhum alladhi ya'malu amaliyatu tajmiliyah, ada yang buat Allahumma salli ala Muhammad, apa tu, facial, walhasil dia undergone surgery untuk nak cantikkan muka dan sebagainya. Ada pula di antara mereka pakai ubat-ubat yang mana dengannya kononnya nak bagi muka jadi putih dan sebagainya, injek sana injek sini, wahakadha. Wa minhum ada yang buat macam ni, ada yang buat macam ni. Akan tetapi hakikat di akhirat nanti, hakikat wajah kita ni akan dilihat pada akhirat nanti. La ilaha illallah. Jadi apa-apa yang kita gunakan di dunia ini tak akan berguna, tak akan berguna. Dan ke akhirat nanti tak ada juga tempat-tempat hospital untuk kita nak buat facial treatment. Ke akhirat nanti tak akan ada tempat-tempat untuk kita nak buat facial treatment. Facial treatment nak cantikkan muka kita di akhirat, tempat dia dekat dunia. Dengan apa? Dengan amalan salih. Kita buat amalan salih, kita baca Al-Quran, kita bangun malam bersolat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhir malam secara khusus, memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, maka inilah hakikatnya alat-alat untuk mencantikkan wajah kita di akhirat nanti. Ianya dicantikkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya ianya akan menjadi hodoh dan buruk dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan bahawa tidak ada seseorang itu memuliakan dirinya seperti mentaati perintah Allah, dan dia tidak menghina dirinya sendiri seperti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahawa antara perkara yang kita akan dapat cash direct apabila kita melakukan ketaatan, satu, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, Allah akan letakkan seri pada wajah, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dada, Allah Subhanahu wa taala akan berkati rezeki seseorang. Begitu juga kalau orang itu melakukan maksiat, Allah Subhanahu wa taala akan menarik cahaya daripada wajahnya, Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan dadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan tarik keberkatan daripada rezekinya. La ilaha illallah. Jadi apa-apa kecantikan yang kita inginkan ada pada wajah kita di akhirat nanti, maka hendaklah ini dilakukan di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Ya, ini amilatun nasibah, bekerja dengan keras, dengan kepayahan. Ya, ini mengamalkan dengan amalan yang sangat banyak, bekerja dengan pekerjaan yang sangat banyak, akan tetapi tidak mendapat apa-apa balasan kecuali kepayahan. Apa kepayahan dia? Adalah dicampakkan ke dalam api neraka, wal'iyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Ta'mal lakin natijatul amal ta'ab wa nasab. Yang ini sibuk bekerja, sama ada dalam mencari dunia ataupun mengumpul dunia, sibuk melakukan amal ibadah dan sebagainya, akan tetapi tidak mendapat apa-apa faedah.
berapa ramai daripada orang-orang kafir, ba'duhum indahu a'mal hatta naumuhum qallal. Orang-orang kafir kalau kita tengok terkadang sibuk bekerja cari duit sehingga mereka terpaksa mengurangkan tidur mereka, kerana ingin mencari kekayaan, ingin mengumpul harta dunia. Orang-orang Islam, orang-orang beriman pun tak sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kurang tidur. Sedangkan sepatutnya orang-orang Islam sanggup kurangkan tidur. Kerana apa? Kerana untuk mencari kekayaan akhirat, untuk mencari kekayaan abadi. Wadha min ajli syughul qallal naumahum ma indu waqt min sya'n masyari'. Sibuk dengan perkara-perkara dunia. Orang-orang kafir sibuk buat tu buat ni, kononnya development sana, development sini dan sebagainya, untuk memperbaiki keadaan sekeliling. Tak tidur malam, penatkan diri, sibuk ke sana dan ke sini. Akan tetapi apa natijah yang mereka dapat? Waliyadzubillah tuqabil hunak wujuh yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Akan tetapi di akhirat nanti mereka akan merasa hina. Yang ini tak ada apa-apa perkara yang mereka lakukan di atas muka bumi ini yang mendatangkan manfaat kepada mereka. Begitu juga amilatun nasibah boleh diguna pakai untuk orang-orang Islam yang mana mereka beramal, sibuk beramal, sibuk solat, sibuk puasa, sibuk bersedekah, sibuk bina masjid, sibuk berinfak di madrasah-madrasah dan sebagainya, sibuk dalam apa-apa amal kebaikan secara zahir. Akan tetapi mereka lakukan perkara-perkara tersebut hanyalah untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain, hanyalah untuk mendapat nama dan sebagainya. Maka mereka tidak akan mendapat apa-apa manfaat daripada ibadah yang mereka lakukan. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa ramai orang yang berpuasa akan tetapi tidak dapat daripada puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Berapa ramai orang yang berdiri di waktu malam akan tetapi tidak dapat apa-apa daripada berdirinya mereka pada waktu malam kecuali penat berdiri dan penat tidak tidur, kata Nabi SAW. Dalam hadis lain, berapa ramai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan harta mereka, akan tetapi niat mereka berjihad adalah untuk mendapatkan daripada rampasan perang, maka mereka tidak mendapat pahala kecuali apa-apa yang mereka inginkan. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi ini satu perkara yang penting untuk kita pastikan ataupun periksa dalam diri kita, apakah niat dan tujuan kita lakukan sesuatu amalan. Adakah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan menggembirakan hati Rasulullah, ataupun untuk mendapatkan, menunjuk kepada manusia bahawa untuk dikatakan kepada kita, kita ni orang yang baik, kita ni orang yang saleh, kita ni berdamping dengan orang saleh dan sebagainya, hanya untuk dikatakan, untuk disebutkan oleh orang lain. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Amilatun nasibah, begitu juga ianya diguna pakai ataupun diertikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebahagian daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka juga beribadah, mereka juga berpuasa dengan cara yang mereka lakukan. Sebahagian daripada mereka menjadi rahib ataupun menjadi padri dan sebagainya, meninggalkan daripada perkara-perkara dunia, meninggalkan daripada kehendak-kehendak dunia. Sebahagian daripada mereka tidak berkahwin dan sebagainya, akan tetapi penghujungnya mereka menuju ke neraka. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Mereka merasakan bahawa mereka mengamalkan agama, mendekatkan diri kepada Tuhan, akan tetapi hakikatnya mereka menuju ke neraka. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Diceritakan bahawa satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pergi ataupun beliau melalui pada satu gereja. Sayyidina Umar lalu pada satu gereja, maka dikatakan kepada padri yang berada di gereja tersebut, yakni Amirul Mukminin berada berdekatan dengan gereja ini. Maka padri itu pun mendatangi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bila padri ini datang berjumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, apabila Sayyidina Umar melihat kepada wajah padri ini, Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar menangis apabila melihat wajah padri ini. Maka dikatakan kepada Sayyidina Umar, yakni lima tabki, ma yubkik, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Amirul Mukminin, sedangkan ini orang Nasrani.
Maka Sayyidina Umar mengatakan bahawa tadhakkartu qaulallah, aku teringat ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amilatun nasibah, ya ini sibuk bekerja, berpenat dalam usaha yang dilakukan, akan tetapi penghujungnya adalah hanya kepenatan dan kerugian. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala, ya ini sibuk meninggalkan perkara-perkara dunia, sibuk daripada beramal dengan amalan agama yang mereka percaya ini sebagai satu ibadah, meninggalkan manusia dan sebagainya, akan tetapi penghujungnya mereka akan diazab, dicampak ke dalam api neraka. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam. Maka tidak ada perkara yang mendatangkan manfaat secara hakikat di atas muka bumi ini kecuali amalan-amalan yang dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun ma fiha. Dunia ini dicela dan tercela apa-apa yang terdapat di dalamnya kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang mengikutinya, wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang berilmu dan orang yang mempelajari daripada ilmu. Ya, ini apa-apa perkara yang kita gunakan di atas muka bumi ini, apa-apa perkara yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, kalau kita gunakan untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala, menggunakan perkara-perkara yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, mengikut daripada aturan, mengikut daripada perintah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menggunakan daripada perkara-perkara dunia itu sewaktu menggunakan daripada pemberian Allah, iaitu dia tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka ianya dikira sebagai berzikir dan tidak tercela. Walaupun dia sedang melakukan perkara-perkara yang biasa, ini dia tidur, dia makan, dia dia bekerja dan sebagainya, akan tetapi hati dia tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perkara-perkara yang dia lakukan itu dengan niat untuk mendapatkan keridaan Allah seperti mana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak tercela ataupun dia akan dikira sebagai orang-orang yang berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada perkara-perkara yang disebutkan, maka ianya dicela, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Maka tidak ada perkara yang mendatangkan manfaat kecuali ketaatan kepada Allah. Maka berusahalah untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ganjaran tersebut akan mendatangkan manfaat kepada diri kita di akhirat kelak, dan juga mendatangkan manfaat kepada ahli keluarga kita dekat dunia. La ilaha illallah. Dan disebabkan itu Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahawa la barakallahu fid dunya, tidak ada keberkatan pada dunia kecuali menggunakan perkara-perkara yang tersedia di atas muka bumi ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu ketaatan. Yuridu sahibuhu wajhal ilahi bihi dunar riya. Ya, ini dia melakukan perkara tersebut dengan menginginkan keridaan Allah tanpa menunjuk-nunjuk. Dan menunjuk-nunjuk ini adalah at-talbis, satu tipu daya dan kadhib. La yaqbalullah a'malan yuridu biha amiluha ghaira wajhillahi fajtanib. Kerana Allah tidak akan menerima amalan-amalan yang mana disyirikkan amalan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabihun fid dunya, maka orang-orang yang berjaya, orang-orang yang mendapat keuntungan di dunia ini adalah mereka-mereka yang beramal dengan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam setiap bidang kehidupannya. Gunakan duit dia untuk diri dia kerana Allah, untuk ahli keluarga dia kerana Allah, dinafkahkan kepada orang lain ataupun diinfakkan kepada orang lain kerana Allah Subhanahu wa taala, dan dia menggunakan seluruh kehidupan dia itu dengan cara begini, dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ataupun apa-apa yang diturunkan di dalam Al-Quran, maka inilah orang-orang yang berjaya secara hakiki.
La ilaha illallah. Akhadha ahsan wa ashraf wa aghla ma fid dunya siwahum aish hasalu. Jadi orang-orang yang mengikuti daripada perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah dapat perkara-perkara yang terbaik daripada dunia. Kerana apa? Kerana mereka lakukan setiap perkara itu dengan mengikut perintah Allah dan cara yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada orang yang sebegini, mereka pada hakikatnya tidak mendapat daripada kebaikan dunia walaupun sedikit pun. La ilaha illallah. Disebutkan wa innil tamala qarun lam tanal siwa luqmatan fi fika minha wa khidqati. Walaupun seseorang itu mendapat daripada harta Qarun, Qarun seorang yang kaya, kalaulah seseorang itu mendapat kekayaan seperti Qarun, maka dia tidak mendapat ambil manfaat daripada harta yang banyak tersebut kecuali makanan yang dimasukkan ke dalam mulut dia ataupun pakaian yang dipakai di atas tubuh badan dia. Wa kam min luqmatin min at-ta'am fi alami dunya kathirul halah fi famil faqir. Disebutkan bahawa berapa banyak makanan yang enak di atas muka bumi ini, yang dapat merasakan hakikat kenikmatan makanan tersebut hanyalah orang-orang fakir miskin. Orang fakir miskin apabila diberi makanan, maka mereka dapat merasakan kenikmatan makanan tersebut. Kadang-kadang kita diberikan macam-macam makanan, dah disediakan macam-macam makanan, dah buffet macam-macam jenis makanan, tapi satu pun kita tak find it interesting. La ilaha illallah. Tak ada rasa kenikmatan, kepuasan yang 100% tu tak ada. Akan tetapi terkadang orang-orang fakir dan miskin ini, mereka tak ada apa-apa kecuali perkara tu je yang dia ada. Akan tetapi mereka merasakan kenikmatan apabila makan perkara tersebut. Dan ini baru dekat dunia, belum lagi dekat akhirat. Ini baru dekat dunia, apatah lagi nanti dekat akhirat. Jadi kita ingin mengikuti daripada kehidupan para nabi ataupun para selain nabi ataupun orang-orang selain nabi, selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mengikuti daripada kehidupan selain daripada para nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan rugi. Mahmakan apa-apa pun pangkat mereka di dunia, apa-apa pun title mereka di dunia, mereka tidak akan berjaya dan tidak akan mendapatkan manfaat keuntungan yang sebenar daripada dunia. Maka orang-orang yang mempunyai akal fikiran yang waras adalah orang-orang yang mengikuti daripada para nabi. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah muliakan kita untuk mengikut ketua segala nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sempurna akalnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda seseorang itu mempunyai akal yang sempurna adalah dia mengikuti daripada orang yang mempunyai akal yang paling sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuatkan semangat kita dalam mengikuti daripada setiap perkara yang ditunjukkan, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan perkara tersebut kita akan mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi sebahagian daripada orang Islam tidak ingin untuk mendapatkan kemuliaan ini. Telah dipilih untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal saja mengikuti daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak ingin daripada kemuliaan tersebut. Mereka menolak kemuliaan yang hakiki. Mereka mengikut daripada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang yang tidak meletakkan dahi mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka reda untuk mengikut orang-orang yang hina di sisi Allah daripada mengikuti daripada orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke melepasi daripada Sidratul Muntaha, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hafazna. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita sehingga hari kiamat daripada dihina dengan mengikuti daripada orang-orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian disebutkan bahawa sebahagian orang-orang salih mengatakan taqa aini ala qafar rajul. Aku melihat daripada belakang satu orang. Yakni aku melihat daripada, apabila aku melihat orang daripada belakang, aku dah dapat tahu apa yang berada dalam isi hatinya. Aku melihat daripada belakang seseorang, aku dah mengetahui daripada niat dan isi hatinya. Maka orang salih ini ditanya, bagaimana pula kalau kamu lihat pada muka dia? Kalau tengok muka, orang salih ni kata, khalas,
Ianya seperti membaca buku. Lagi lebih jelas apa yang ada dalam hatinya itu nampak jelas pada tubuh, pada mukanya. Wadih bih idza kana min qafa'ah uhis wijhatahu min firasatil mu'min. Dan ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berupa firasat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Takutilah firasat orang mukmin kerana dia melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Satu kisah juga yang diceritakan, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Satu hari beliau berada dalam masjid, kemudian ada satu orang datang duduk dalam majlis itu, dan orang tersebut sebelum dia masuk dalam majlis, dia telah memandang kepada seorang wanita yang bukan mahram. Dia telah melihat daripada seorang wanita yang bukan mahram, yang ini dengan pandangan yang tidak elok. Maka apabila dia masuk dalam majlis, Sayyidina Uthman mengatakan bahawa siapakah yang telah masuk di dalam majlis kami ini dengan keadaan mata dia berzina? Siapakah yang telah masuk ke dalam majlis kami ini dalam keadaan mata dia berzina? Bertaubatlah kamu kepada Allah, wa illa azartuk. Bertaubatlah kamu kepada Allah, kalau tidak aku akan mentakzir kamu, iaitu aku akan menghalau kamu keluar. Kemudian dikatakan kepada Sayyidina Uthman, awahyun ba'da Rasulillah, adakah ini wahyu yang diturunkan selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam? Akan tetapi Sayyidina Uthman mengatakan, menjawab, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Takutlah firasat orang mukmin kerana dia melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Maka hakikat wajah ini akan dapat dilihat di akhirat nanti. Setiap orang akan diperlihatkan wajahnya yang hakiki di akhirat nanti. Maka celakalah orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang-orang yang tidak ditutup keaiban mereka di akhirat nanti, yang mana mereka di dunia ini mementingkan, mengutamakan larangan-larangan Allah, mengutamakan perintah-perintah selain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat nanti mereka akan dimalukan di hadapan khalayak ramai, di hadapan mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billah. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi keburukan kita dengan penutupan Allah yang maha indah, dan jadikan setiap apa yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala itu perkara-perkara yang indah. Ya, ini bukan hanya kita ingin Allah menutupkan keaiban kita, bahkan kita ingin Allah menutupkan daripada amalan-amalan baik kita sehingga tidak diketahui orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dan akan memasuki api yang sangat panas. Iaitu tasla, iaitu dibakar dengan api yang panas. Api neraka tak ada yang sejuk, akan tetapi yang dimaksudkan dengan api yang panas adalah api yang kepanasannya tidak berkurangan. Api yang mana kepanasannya tidak berkurangan. Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Kemudian diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Dikatakan bahawa aniyah, waliyadzubillah, dikatakan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka ni, mereka akan dihauskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mereka tidak akan diberikan minuman selama 1000 tahun. Allahu akbar. Kita kalau bulan puasa, pada hari yang sangat panas, buka puasa tu dah sediakan macam-macam air. Air putih, air sejuk, manis, air, kemudian Milo ke, kopi ke dan sebagainya. Macam-macam minuman disediakan. Sebab apa? Sebab hari ni sangat panas, penat berpuasa. Syuf, yang ini dekat akhirat nanti orang-orang kafir ataupun orang-orang yang dicampakkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hafazna min, akan dihauskan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Ba'din, lepas tu mereka akan diberikan minuman daripada hamim ataupun min ainin aniyah, daripada air yang sumbernya lebih panas daripada api neraka. Dalam neraka tu dah cukup panas, tapi air itu lebih panas daripada temperature neraka tersebut. La ilaha illallah. Yafur minan nar, air yang mendidih kepanasan.
sebahagian daripada mereka diberikan minuman min ma'in sadid, daripada air yang mana dia punya bancuhannya daripada darah dan nanah, waliyadzubillah tabaraka ta'ala, min qayh wa dam wa aktsaruha alladhi yakhruj min furujuz zina, dan kebanyakan daripada darah dan nanah ini keluarnya daripada, maaf cakap, iaitu kemaluannya mereka-mereka yang berzina, kemaluan mereka-mereka yang berzina, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Di dunia ini mereka mengambil remeh daripada perintah Allah ataupun mengambil remeh daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberikan, diazab pada hari kiamat dengan azab yang sangat pedih. Yashrabun yakhruju min wajhi min syiddati hararatihi. Jadi apabila mereka minum daripada air yang diberikan, disebabkan kepanasan air tersebut, maka akan keluar minuman tersebut daripada pipi mereka. Yakni nak minum, nak hilangkan haus, tapi sangat panas sehingga air tersebut keluar daripada pipi mereka, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Tashrabun al-haram fi dunya, iaitu minum daripada perkara-perkara yang haram di dunia, tidak berjaga-jaga daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, minum ataupun makan daripada perkara-perkara yang haram, membeli makanan ataupun minuman daripada sumber-sumber yang haram, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan la yu'adzibu 'adzabahu ahad, yang mana tidak ada orang yang mampu memberikan azab seperti azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan betapa panasnya air di dalam neraka ini, kalau ianya dituang di atas bukit di bumi ini, maka lazabat, maka akan hancur lebur bukit bukau di atas muka bumi ini. Tu kalau dituang dekat atas bukit yang diperbuat daripada batu yang keras dan sebagainya. Ni orang ni diberi minuman, bagaimana hancur dia ni seluruh anggota tubuhnya. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala, bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Ini betapa buruknya minuman pada hari tersebut ataupun bagi orang-orang yang mengkufuri daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Nah, makanan-makanan dalam syurga, antara menu dia adalah apa? Zuqum, buah zuqum ataupun ghislin ataupun dhari'. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dhari', yang ini mengikut amalan masing-masing dekat dunia. Amalan dia makin hebat, makin banyak pilihan makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Yujawi'unahum alf sanah. Begitu seperti mana dilaparkan, dihauskan mereka selama 1000 tahun, begitu juga dilaparkan mereka selama 1000 tahun. Kemudian diberikan makanan-makanan, menu makanan daripada zuqum, ghislin, dhari'. Dhari' ni apa? Satu jenis pokok yang berduri. Pokok ni sewaktu dia kecil, nama dia shibrik. Nama dia shibrik. Orang Arab panggil pokok ni shibrik, yang mana haiwan-haiwan ataupun unta akan makan sewaktu, yakni maksudnya buah ni bila dia muda, unta akan makan, akan tetapi bila dia dah masak, tak ada haiwan yang akan mendekatinya, la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perumpamaan perkara-perkara yang disediakan di akhirat nanti dengan apa-apa perkara yang ada di dunia. Ini nak berikan kita kefahaman ataupun membuat persamaan, tamthilan, supaya kita faham kurang lebih, walaupun mungkin dia ini tak sama. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala bila cerita tentang api neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api itu, nahnu ja'alnaha, yang jadikan api di dunia ini sebagai satu peringatan bahawa ada tersedianya api neraka di akhirat nanti, yang mana Nabi SAW mengatakan bahawa api neraka itu lebih panas 70 kali ganda daripada api yang ada di dunia. Sebahagian daripada orang kafir apabila mendengar daripada ayat ini, laisa lahu ta'amun illa min dhari', mereka mengatakan apa? Ya ini unta-unta kami makan sampai kenyang daripada pokok dhari' ni. Sedangkan apa yang mereka cakap itu tidak benar. Yang ni dhari' ni bila dia dah masak, shibrik sewaktu dia masih muda. Jadi unta-unta makan masa dia masih muda. Tapi orang-orang yang suka berdebat, suka cari pasal, memang dia orang main cakap je lah apa yang dia orang nak cakap, sedangkan apa yang mereka cakap itu bukan satu perkara yang benar.
yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan la yusminu wa la yughni min ju', makanan tersebut tidak mengenyangkan mereka dan tidak menggemukkan. La yusmin wa la yughni min ju', dan tidak mengenyangkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang mereka-mereka yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Ini wajah-wajah pada hari itu yang berseri-seri, merasa senang atas usahanya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atas usahanya dalam syurga yang tinggi, fi jannatin 'aliyah. Tidak mendengar ataupun tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang lara tidak terdengar dalam syurga. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Tadi kat sana tak ada air yang best, kat dalam syurga ada air yang best yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak didekatkan, yakni disediakan, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan perbaidani-perbaidani yang terhampar. La ilaha illallah, yang mana insya-Allah kita akan bahaskan pada pengajian yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita, pilih kita daripada ahli-ahli syurganya, dijadikan pandangan kita, pendengaran kita, lidah kita, fikiran kita, wajah kita, anggota tubuh badan kita ini daripada mereka-mereka yang telah tertulis namanya di dalam syurga. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada neraka, jauhkan sifat kita daripada sifat ahli neraka, dibersihkan perkataan kita dan pandangan dan pendengaran kita daripada pandangan, pendengaran, percakapan ahli neraka. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat bulan Syaban ini diberikan kita taufik untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa Rejab bulan istighfar dan Syaban bulan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima itu diturunkan pada bulan Syaban. Maka kita berazam agar supaya kita dapat memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan cinta dan rindu dan ingin untuk melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat dalam keadaan sebegini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan keberkatan dan kerahmatan dalam kehidupan diri kita, ahli keluarga kita dan anak-anak kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita pada bulan Ramadan, iaitu bulan Al-Quran, dan menerima segala amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla shar. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.